juga share screen apa yang kita nak belajar hari ni lah. Okey. Ya, cikgu. Okey. Dalam share screen ni saya masih dengar suara awak. Jadi kalau awak rasa ada nak tanya apa-apa, okey, boleh tanya. Okey. So tempoh hari last dalam tajuk elektrokimia ni kita dah sampai kepada siri elektrokimia kat sini. Sebenarnya yang last kali saya bagi tugasan adalah untuk menghafal siri elektrokimia ni. Okey. Tak boleh nak hidup lah ni. Okey, siri elektrokimia ni. Kejap lah. Tak hidup pula saya punya pen ni. Okey. Menghafal kedudukan siri elektrokimia ni. Jadi sebab apa? Kalau tajuk yang sebelum ni, tempoh hari, okey, kita ada belajar berkenaan kedudukan ion dalam siri elektrokimia untuk nak faham apa yang berlaku dalam sel elektrolitik. Jadi sel elektrolitik pun awak tak tengok lagi lah ni. Yang ni. Tengok lagi, Luqman. Nak dak tu. Tak lagi. Tengok. Okey. Kalau ni nanti awak tengok lah. Okey, jadi untuk hari ni sebenarnya saya nak sambung kepada sebelum tu lah. Yang ni ada sikit lah tips. Yang ni boleh buat catatan sikit tips. Yang mana kalau kita diberi soalan berkenaan ujian. Tulisan uduh sikit ni. Ujian untuk gas. Okey, untuk gas ni kena ingat, okey, dua syarat yang perlu sentiasa ada kalau nak jawab dalam soalan SPM nanti. Okey, ingat dua syarat, mesti ada dua syarat. Okey, yang pertama mesti ada kalau kita nak tulis jawapan kepada ujian ni, yang pertama mesti ada kaedah. Okey, kaedah. Kalau awak baca yang di belah kiri dengan belah kanan ni, okey, cuba tengok kalau contoh yang pertama ni untuk ujian gas oksigen ni, okey. Yang pertama mesti point dia akan sebut kaedah. Untuk uji untuk uji gas oksigen selalunya calon akan tulis kayu uji berbara. Kayu uji berbara. Tapi kalau tulis kayu uji berbara dia tak dapat markah. Sebab dia perlu tahu nak buat apa dengan kayu uji berbara tu. Jadi poin yang pertama mesti bagi tahu kaedah, iaitu kita akan masukkan kayu uji berbara tersebut dalam tabung uji yang berisi gas. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua dia mesti ada pemerhatian. Okey nah, ataupun keputusan. Jadi yang poin yang kedua bila kita nak tulis dalam jawapan kita tu, okey, dia mesti ada apakah akibatnya bila kita buat demikian. Macam contoh ni, kita masukkan kayu uji berbara dalam tabung uji ada gas oksigen. Jadi kesan dia, pemerhatian dia adalah kayu uji menyala semula. Boleh faham tak apa maksud saya, Luqman? Faham cikgu. Okey nah. Jadi kalau ada dalam catatan awak pun yang ni dia punya pengetahuannya masuk kayu uji menyala. Tapi untuk catatan nota awak tu, kalau soalan tanya berkenaan ujian, 2 poin yang kena ada. Pertama kaedah, yang kedua pemerhatian. Yang tu dari segi teknik menjawab. Boleh nah? Jadi kita tengok kalau yang kedua. Okey, contoh yang kedua ada gas hidrogen. Untuk nak uji gas hidrogen, sama juga. Untuk jawapan pertama, poin yang pertama mesti ada kaedah. Jadi kalau tengok kat sini, kaedah yang dia letak adalah dekatkan kayu uji menyala ke mulut tabung uji berisi gas. Okey, itu kaedah dia. Yang kedua, kesan dia, iaitu gas ataupun bunyi meletup berbunyi gas dalam tabung uji adalah hidrogen. Itu dia punya pemerhatian dia. Meletup dan juga bunyi pop. Kaedah, letakkan kayu uji ke mulut tabung uji. Yang kedua, pemerhatiannya gas meletup dengan bunyi pop. Okey, sebentar saya nak tengok ada siapa-siapa yang nak join lagi tak? Okey.
Sekejap saya stop sharing kejap. Kalau saya sharing dia tak keluar siapa yang nak masuk. Oh, tak ada. Tak ada lagi, masih tak ada lagi orang yang nak masuk. Okey. Okey, saya share balik. Okey, boleh nak? Okey, jadi seterusnya barulah kita akan masuk tajuk sebenar hari ni yang nak bincang hari ni adalah berkenaan faktor kedua yang mempengaruhi elektrolisis adalah berkenaan kepekatan elektrolit. Okey. Kepekatan elektrolit ni, okey Luqman, sebenarnya tempoh hari yang kita belajar adalah dalam sel elektrolitik tu, okey, kalau awak tengok kat sini ada ditulis ni, ada anod, ada sebelah sini katot. Okey, yang mana kita kenali katot ni adalah terminal negatif, anod ni terminal positif. Dan di dalam larutan ni kita ada satu bahan yang dipanggil elektrolit. Ni ejaan orang putih lah, tak ada masalah. Kalau dekat sini pun sudah ada ejaan Melayu dia. Okey, ni adalah elektrolit. Dan dalam elektrolit tu ada ion yang mana kita panggil anion dan juga kita panggil cation. Yang ni tak nampak kat sini, kita ada cation sebenarnya. Ini ejaan Melayu cation. Jadi kita nak fahami, okey, tempoh hari saya ada bagi tahu dalam kelas lah. Cation akan bergerak ke katot. Okey, mudah je nak faham dia, nak ingat dia. Cation, cat akan bergerak ke katot. Anion akan bergerak ke anod. Okey, itu satu. Itu yang pengetahuan kita belajar tempoh hari. Cuma berkenaan ion mana yang akan berlaku tindak balas. Okey, dalam tajuk ni dia berlaku tindak balas. Anion yang mana? Tu yang saya minta hafal siri elektrokimia yang ada kat sini ni. Sebab tempoh hari kita ada belajar kalau anion ni semua anion ni, ion yang ada simbol-simbol negatif dekat belakang ni, ini anion. Jadi kalau anion yang duduk di bawah ni akan dinyahcas. Dia tulis perkataan dinyahcas, tapi dalam bahasa mudah kita adalah yang akan bertindak balas lah bila berlaku elektrolisis. Dinyahcas. Tindak balas ni apa? Nyahcas. Nyahcas ni apa? Daripada ada cas negatif akan hilang. Nyah tu maksudnya hilang, buang. Boleh faham tak? Kalau cation pula yang duduk di bawah juga sama. Yang duduk belah bawah, susunannya yang duduk belah bawah akan lebih cenderung untuk dinyahcas. Okey, jadi ni yang saya minta hafal tempoh hari. Tapi saya ada bagi petua. Sebab apa? Di dalam larutan, bila sebut aja larutan, okey, ni saya bagi sempadan dekat sini. Okey, bila sebut aja dalam larutan, dia wajib ada air. Air. Okey. Dalam air mesti ada ion hidrogen. Mesti dah ada ion hidrogen. Okey. Jadi kalau tengok dekat sini, kalau ada larutan yang disebutlah larutan kalium, larutan natrium, kalium, semua atas ni, kalau dia sebut larutan, memang confirm dalam larutan tu ada ion hidrogen. Jadi hak atas ni kalau awak tak ingat pun tak ada masalah. Sebab apa? Hidrogen memang duduk bawah daripada mereka tu. Faham? Jadi siapa yang akan dinyahcas? Hidrogen lah. Kalau cation. Boleh faham tak? Contohnya soalan kata elektrolisis larutan magnesium apa-apalah. Larutan magnesium apa-apa. Jadi untuk cation, antara ion magnesium ni, ion magnesium dengan ion hidrogen, siapa yang akan nyahcas? Dia kata guna larutan magnesium apa-apa. Jadi dia tanya antara ion magnesium dengan ion hidrogen, siapa akan dinyahcas? Confirm hidrogen. Jadi soalan pun tanya, kenapa ion hidrogen dinyahcas? Sebab dia duduk lebih bawah dari magnesium. Boleh? Yang kita kena hafal betul-betul adalah dua je, iaitu ion cuprum dengan ion argentum. Tu je. Sebab mereka dua ni sahaja yang duduk bawah dari hidrogen. Macam saya cakap tadi, hidrogen memang duduk
memang ada dalam larutan sebab larutan tu air. Dalam air memang ada hidrogen. Jadi kalau dia guna larutan kupram atau argentum sahaja, barulah hidrogen tidak dinyacas, tidak bertindak balas. Maksudnya kalau dia bagi pilihan antara ion kupram dengan ion hidrogen. Jadi soalan tanya, yang mana akan dinyacas? Yang dinyacas adalah ion kupram. Soalan pun tanya, macam tadi, kenapa pilih ion kupram? Jawapan pun sama macam tadi. Ion kupram duduk lebih bawah dari hidrogen dalam siri elektrokimia. Tadi kenapa hidrogen dinyacas berbanding magnesium? Sebab hidrogen duduk lebih bawah dari magnesium dalam siri elektrokimia. Yang tu je. Okay, nah? Itu faktor kedudukan. Okay. Yang ni pun sama untuk anion. Sebab apa? Dalam larutan, dalam air, selain ada ion hidrogen, dia juga ada ion hidroksida. Ini memang tetap. Ada ion hidroksida. Jadi gunalah larutan apa sekalipun, memang ion hidroksida yang akan dinyacas. Jadi dia kata guna larutan sulfat, guna larutan nitrat, guna larutan bromida, iodida. Ion mana? Anion lah untuk geng-geng anion. Tadi cation. Ni geng-geng anion. Yang mana akan dinyacas? OH, hidroksida akan nyacas. Alasan dia duduk lebih bawah dalam siri elektrokimia. Boleh nak? Boleh ya? Okay. So kita kembali kepada faktor elektrolit. Okay, itu tadi yang saya duk cerita tadi tu faktor kedudukan. Yang sekarang ni faktor kepekatan. Okey nah. Jadi bila faktor kepekatan, yang ni awak jangan risau. Untuk faktor kepekatan elektrolit ni, dia hanya mempengaruhi untuk anion sahaja. Maksudnya yang cation masih lagi ikut petua yang tadi. Tok ni masih lagi ikut petua yang tadi. Apa petua dia? Duduk lebih bawah akan dinyacas, akan bertindak balas. Boleh. Untuk kepekatan, sebab tadi kita tak ada kepekatan. Yang tu hak larutan biasa. Jadi sekarang ni, bila untuk kepekatan anion, kita ambil anion yang pekat sahaja untuk dinyacas. Ni, dinyacas bila anion tu pekat sahaja dinyacas. Macam mana kita nak tahu pekat? Selalunya dalam soalan akan bagi tahu. Larutan yang digunakan adalah pekat. Larutan yang digunakan adalah cair. Contohnya macam tu. Dia akan bagi tahu. Okey? Sebab yang sains ni dia tak sedetail kimia. Kalau dalam kimia dia akan bagi nombor. Kalau nombor tu kita kena hafal pula. Banyak ni pekat, banyak ni cair. Jadi insya-Allah lah dalam sains ni dia akan bagi tahu larutan tu pekat atau cair. Boleh nah? Contohnya nah. Okey. Contohnya dia guna kat sini ada larutan yang dalam tu ada dua anion. Contohnya ion klorida, ni Cl negatif. Kalau tak ingat nama Cl negatif ni apa, rujuk balik slide atas tadi. Ni atas tadi. Ion klorida Cl. Okey. Jadi ion klorida dengan ion hidroksida. Okey. Jadi antara klorida dengan hidroksida, siapa akan dinyacas? Kalau ikut tadi, kalau larutan tu larutan biasa, siapa akan dinyacas? Ion hidroksida. Soalan tanya kenapa? Sebab ion hidroksida duduk lebih bawah. Kan ni klorida duduk atas, hidroksida duduk bawah. Jadi kalau larutan tu larutan biasa ataupun larutan yang cair, maka ion hidroksida akan dinyacas. Tetapi sekarang ni dia bagi tahu larutan tu pekat. Jadi anion lah untuk bahagian anion yang bercas negatif akan dinyacas adalah ion klorida. Jadi bila soalan tanya kenapa ion klorida yang dinyacas, kita tak boleh cakap yang dia duduk lebih bawah lebih tinggi dah sekarang ni. Kita kena cakap kerana ion klorida lebih pekat. Faham tak Luqman? Ya, Cik. Okey. InsyaAllah. Okey, nak turunkan slide ni. Okey.
ion klorida lebih pekat. Okey. Dan kita tak payah masuk hal ni lagi. Okey. Dan untuk makluman juga, ini catatan aja. Okey, untuk catatan Untuk kepekatan ni, mana pen saya ni tak keluar. Okey. Untuk kepekatan elektrolit ni, dia hanya efek, okey, kalau kita tengok tadi tu dalam ion anion tu dia ada banyak. Ion nitrat, ion sulfat, ion klorida, fluorida, bromida dan sebagainya. Okey nah. Yang efek untuk kepekatan ni adalah untuk geng-geng yang ada dada je. Yang mana? Iaitu klorida. Ni saya tulis kat atas ni, nampak kat atas slide. Okey. Klorida, bromida, iodida dan juga huruf F ni, fluorida saja. 1, 2, 3, 4. Itu je. Kalau kepekatan. Maksudnya kalau ada perbandingan antara ion hidroksida dengan ion nitrat. Okey, tak apa macam ni. Saya tambah satu slide lagi nah. Saya tambah slide untuk nak conteng-conteng. Kat sini tak muat. Okey, sorry. Okey, saya conteng-conteng kat sini senang. Okey. Okey, saya conteng-conteng kat sini. Okey. Katakanlah, okey, saya ada, ni faktor kepekatan Kalau faktor kepekatan, kalau saya ada pilihan antara ion nitrat, ni dia bagi nitrat, ni nitrat dengan ion hidroksida, yang mana saya akan nyacas? Nitrat ke hidroksida? Cuba tengok tadi, untuk faktor kepekatan, dia cuma efek klorida, bromida, iodida, fluorida aja. Maksudnya kalau hak lain tak ada efek. Maksudnya dia masih lagi ikut hak asal tadi tu, iaitu ion hidroksida yang akan dinyacas, bukan nitrat. Boleh? Sama juga kalau dia kata antara ion sulfat, okey, ion sulfat dengan ion hidroksida. Larutan ni pekat, larutan sulfat yang pekat. Ion mana akan dinyacas? Sama, hidroksida juga. Okey. Tetapi kalau dia kata ada perbandingan antara ion iodida, dalam larutan tu dia kata guna kalium iodida, dan jadi iodida dalam tu ada ion iodida dengan ion hidroksida. Okey. Larutan ni pekat. Jadi yang mana akan dinyacas? Iodida. Ion iodida. Sama juga kalau ada pilihan antara bromida dengan hidroksida. Siapa akan dinyacas? Bromida. Geng ini saja. 4 tu nah. Bromida, iodida, senang je nak hafal dia. Okey. Ada benda keluar. Okey, senang je nak hafal dia. Bunyi lain daripada da tu, tu bukan. Macam ni nitrat, macam ni sulfat, fosfat. Hak lain-lain tu bukan. Yang bunyi da tu, yang tu yang tu akan dipilih untuk dinyacas. Okey nah. Duk bunyi mesej masuk ni, ada orang yang nak masuk lagi ke kelas ni? Tak ada. Okey. Rasanya tak ada kot. Tak ada yang nak masuk kot. Saya tengok. Sekejap nah. Saya stop presenting sekejap nah. Start sharing sebab takut ada orang nak masuk. Mana tahu. Masih lagi tak ada orang. Tinggal 6 minit je lagi pun. Tak apa. 6 minit pun 6 minit lah. Okey, sikit lagi saya sambung. Nak tunjuk contoh. Saya akan tunjuk contoh soalan yang kita perlu buat pilihan. Okey nah. Okey. Yang ni contoh soalan. Okey ya. Jadi kita kena tengok dekat soalan yang dia bagi. Macam ni dia akan bagi dalam soalan nanti. Elektrolisis larutan natrium, larutan confirm ada air, larutan natrium klorida pekat. Okey. Larutan natrium klorida pekat. Jadi untuk cation ion dalam ni memang akan ada natrium dan juga hidrogen. Orang pun tanya, kok kawan-kawan awak tanya awak nanti, okey. Datang dari mana ion natrium ni? Sebab dia kata larutan natrium.
Hidrogen ni pula, hidrogen tak ada sebut pun dalam nama ni sebab semua larutan memang confirm ada hidrogen. Sebab larutan tu adalah air. Air. Okay, nah? Jadi confirm ia adalah hidrogen. Boleh? Dan untuk anion pula, sebab dia kata klorida, maka akan ada anion dia klorida. Dan juga satu lagi hidroksida. Datang dari mana klorida? Sebab namanya klorida. Dari mana datang hidroksida? Sebab dia adalah datang dari larutan. Maka untuk elektrolisis larutan pekat, antara cation ni, yang mana akan dinyacas? Mana Luqman? Ya. Yang mana akan dinyacas? Natrium ke hidrogen? Hidrogen. Yang mana duduk? Yang duduk lebih bawah antara dua ni? Hidrogen. Hidrogen. Betul. Hidrogen akan dinyacas kalau ada soalan tanya kenapa? Sebab duduk lebih bawah. Antara klorida dengan hidroksida, siapa akan dinyacas? Hidroksida. Hidroksida lagi. Ni tengok ni apa ni? Tengok slide nak tadi tu. Ni catatan tadi tu. Ion-ion yang pekat, geng-geng yang atas ni kan saya bagi tahu tadi. Ya. Geng-geng ini sahaja yang ada efek dengan kepekatan. Okey. Jadi bila soalan kat sini ada klorida, maka anion klorida yang akan dinyacas. Nak jawab yang kat bawah ni lah. Ion mana dipilih ni? Soalan untuk B2 ni. Soalan B2 ni. Okey. Ion hidrogen dipilih. Ion mana dipilih? Ni yang kita nak jawab tu. Okey. Ni yang nak pilih ni. Tapi hari ni saya bukan nak jawab lagi lah dengan masa yang tinggal tak berapa minit lagi ni. Cuma nak bagi tahu je. Kalau pekat, hidrogen dengan klorida akan dipilihnya cas. Kalau cair, cation masih lagi? Cation yang akan dipilihnya cas masih lagi? Masih hidrogen. Hidrogen. Ya, nah? Sebab kepekatan untuk cation dia tak efek. Okey, dia masih ikut susunan, tadi. Anion sahaja. Boleh nah? Jadi kalau untuk cair, kalau larutan tu cair antara klorida dengan hidroksida mana dia cas? Ni saya duduk tunggu ni dengan kesel ni. Hidroksida. Kalau awak tak boleh sebut hidroksida, awak sebut huruf tak apa. OH. Okey. Dia tak ada masalah. Soalan sains ni dia tak ada ujian lisan. Nak tebuk dah tersasul ke apa ke, sebut hurufnya pun tak apa. Janji awak tulis tu betul. Kalau orang putih lah, OH minus kalau zaman dulu-dulu. Tapi awak nak sebut OH tolak ke, OH apa benda pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting awak sebut huruf yang betul. Nak sebut hidroksida tersasul kan? Kau tak boleh sebut huruf S ni, Luqman. Tak boleh sebut huruf S ke apa? Lidah ni lah. Tak tahu, pagi-pagi lidah keras. Oh, pagi-pagi lidah keras, tak gosok gigi apa? tak gosok gigi apa? Okay dah? Jadi hidroksida, tak apalah, saya ulang sebut banyak kali pun tak ada masalah. Cuma yang penting di akhir nanti awak boleh ingat OH akan dinyacas. Okey? Jadi masa pun kalau tengok jam saya ni tinggal 1 minit lagi. Jadi sebelum saya stop dulu. Ni adalah explanation, nanti slide ni kita tengok kemudian lah. Okey? Kok ada apa-apa awak nak tanya? Kalau ada lah nak tanya. Tak ada. Ada. Ya. Agak-agak hak lain tu pergi mana? Malam tadi duk tengok bola apa? Saya tak tahu jadual. Saya tak tahu jadual Euro ni. Tengok bola apa? Malaysia tak ada air tu. Malaysia mana ada masuk Euro? Oh, tak tahu. Tak tahu. Okey. Tak apa. Kalau tak ada apa-apa masalah, insya-Allah saya tengoklah. Kalau ikut jadual tu, Cikgu Nasha Nurah kata kelas NCE Art awak terlibat sekali kot. Kalau tak silap NCE Art. Ya. Tengok petang nanti. Kelas saya tengok jadual tu habis 2:30 semua tu boleh NCE Art petang nanti. Tapi jangan tidur pula . Dah lah pagi ni bangun lewat dah tu, rasa cukup kot tidur. Ya, cikgu. Okey. Jadi untuk latihan
nanti saya akan masuk dalam grup WhatsApp lah kalau ada. Tapi sebenarnya nak bincang dekat Nur lah sebenarnya. Yang latihan tu kita buat dekat kelas NCE Art lah. Tu yang harap-harapnya hadir lah masa kelas tambahan hari tu 2 orang aja, Anis dengan Zalika. Okay. Jadi okay, sekian dululah untuk hari ni. Okay, saya akan stop recording. Jangan tak masuk pula kelas lain. Okay, saat lagi kelas apa orang dah masuk. Okay. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.